Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jumpa lagi kita, saya adalah Cikgu Firdaus daripada Pro Admat Academy. Okey, hari ni kita nak belajar pasal tajuk pembezaan. Okey, tajuk pembezaan iaitu tentang kecerunan, tangent dan normal. Dalam bahasa Inggeris, gradient, tangent and normal. Ramai yang keliru pasal benda ni. Okey, tapi sebenarnya ia sangat simple saja. Apa yang saya nak tunjuk ini, sila follow dan sila ikut dan sila fahamkan. Okey? Macam mana? Jom kita buat, kita laksanakan. Let's go. Okey, kalau kita sebut pasal tangent, pasal kecerunan, pasal normal dalam pembezaan ini, dia adalah merupakan satu kita panggil dia tiga serangkai yang berkait, sangat-sangat berkait, okey, dan menggunakan pembezaan. Masalahnya sebenarnya dekat sini, ramai sebenarnya dia tak kenal apa itu tangent, apa itu normal, apa itu kecerunan, dan satu benda lagi yang pelajar tak faham, pelajar tak kenal adalah lengkung. Garis lengkung, persamaan garis lengkung. Apa benda tu? Okey, apa yang saya tunjuk kat sini, saya minta semua belajar untuk follow saya. Okey, semua buat sekali bersama dengan saya, okey? Kalau kita buat sekali bersama, insya-Allah kita akan faham. Kalau boleh ada 3 pen. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna merah, ada warna hitam. Kan, supaya kita senang faham. Yang ini untuk lengkung, yang ini untuk tangent, yang ini untuk tangent, ini untuk normal. Kita tengok macam mana sebenarnya nak kira. Ready? Bersedia? Okay, let's go. First kali kita buat garis lengkung dulu. Okay, dalam satu graf. Contoh macam tu lah. Okay, garis lengkung. Okay, dia melibatkan contohnya kat sini dan sini. Sini 1, sini 3. Okay, macam mana nak tahu garis lengkung ni? Senang je. Yang ini kita buat dalam satu macam ni kan. And X tolak dengan 1, X tolak dengan 3. Okey, lepas tu kalau kita kembangkan dekat X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 3. Okey. Inilah dia namanya adalah persamaan lengkung. Okey, persamaan lengkung kita dapat dari mana? Daripada sini. Ini punca dia dan ini adalah persamaan lengkung, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil curve equation. Faham Boleh faham? Okey, iaitu sini Y sama dengan X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 3. Boleh nampak ke? Okey, saya padam ini. Inilah namanya persamaan lengkung. Tulislah sikit. Persamaan lengkung. Okey, beres. Satu benda. Alright. Sekarang kita nak pergi kepada garis tangent pula. Okey, garis tangent ni macam mana? Garis tangent dia mesti menyentuh satu titik saja dekat curve tu, dekat lengkung tu. Mana-mana titik. Tapi satu saja. Kalau dia cross dua, contoh macam ni, garis ni kan. Ini adalah garis paksi X. Okey. Ini garis paksi X. Ini garis paksi Y. Okey, kalau dia cross macam ni, ini kita panggil tempering. Sebab dia ada 2 point. Kalau macam tu senang kita nak dapatkan yang kecerunan. Kita ambil 2 point je. Tapi dalam kes ini, dia ada tangent, dia ada satu titik saja. Okey, macam mana? Macam ni. Contohnya, garis ini. Okey, nampak dia menyentuh satu titik saja. Iaitu pada point apa? Pada point ini. Okey, kita tulis dia punya point. Iaitu 3, 0. Okey, dapat? Beres? Boleh follow lagi? Boleh. Okey, inilah dikenali sebagai garis tangent. Saya tulis garis tangent. Boleh nampak tulisan saya tu? Okey, garis tangent. Baik, macam mana sebenarnya kita nak cari persamaan tangent? Persamaan tangent adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, M dekat sini biasanya M1 lah. Sebab kejap lagi M2 kita nak guna. Okey, macam mana nak cari
dia punya garis persamaan ni? First, kita kena cari M dia dulu. Kecerunan dia dulu. Macam mana nak cari kecerunan dia padahal kita ada satu point je? Inilah dia, kita kena buat pembezaan. Okey, macam mana? Kita buat satu pembezaan dekat sini. Pembezaan daripada mana? Untuk cari M ni M ni adalah terbit daripada sini. Okey, dia terbit daripada garis lengkung ni. Sebab dia daripada garis ni. Apa kaitan dia? M ni, M1 adalah bersamaan dengan dy per dx. Faham Okey, maksudnya kita bezakan yang ni, kita akan dapat M dia. Macam mana nak cari M? Okey, kita bezakan sekarang. Kita tulis kat sini kat bawah ni. Okey, y sama dengan x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 3. Okey, ni kalau kita bezakan dy per dx. Ingat 2 bawa sana depan jadi 2x. Lepas tu 2 ni tolak 1, 1. Okey, 4 ini jadi 1, jadi 4. 3 jadi kosong. Dah, ini dia. Okey, dekat sini dia ada nama dia. Mungkin ramai yang tak perasan benda ni. Okey, ini nama dia apa ni? Ini namanya adalah gradient function dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu adalah persamaan kecerunan ataupun fungsi kecerunan. Inilah nama dia, fungsi kecerunan. Dalam peperiksaan selalu kamu jumpa. Kan dia kata diberi fungsi kecerunan adalah sekian sekian sekian. Inilah dia. Fungsi kecerunan dy dx. Dapat? Faham Okey, ini nama fungsi kecerunan. Kenapa nama dia fungsi kecerunan? Okey, fungsi ni kita ingat. Fungsi ni bila kita tukar nilai x, kita masukkan nilai x, kita akan dapat sebarang nilai. Nilai itulah gradient. Okey, kalau dia duduk titik ni, kita ambil x sini. Kalau dia tutup belah sini, maknanya garis belah sini. Faham? Maksudnya itu gradient bagi di sini. Faham ke? Jadi bila nilai x berubah, maka nilai m itu berubah. Faham Dalam kes ini adalah m sama dengan 2x tolak dengan 4. Okey, x ni kita dapat ke mana? Daripada titik ni. Faham titik ni. Ini dia x. So maknanya gantikan dekat sini, maka kita akan dapat 6 tolak dengan 4. So m sama dengan 2. Boleh faham? Maka kita gantikan m ini ke dalam ini. Maka kita akan dapat ini. Masalah sekarang ni, macam mana nak cari nilai c? Senang sangat lah. Gantikan koordinat ni sekali lagi. Sebab garis ini ada pada titik ini. Faham ke? Ganti sekali lagi. Ini adalah y, ini x. Masuk ke dalam sini. Macam mana? Okey, y sama dengan 2x tambah dengan c. Okey, y sama dengan 0. 2 ni adalah 3. So, tambah dengan c. So, c sama dengan negatif 6. So, apa yang kita buat kat sini adalah padam dia negatif 6. Logik tak negatif 6? Negatif 6 ni apa? Pintasan y. So, negatif 6 berada kat bawah. Betul lah. Bahagian negatif. Dapat? Faham? Kita kena cari fungsi kecerunan dia dulu. Lepas fungsi kecerunan, barulah kita tukar nilai x. Dapatlah kecerunan. Kecerunan apa? Kecerunan tangent. Faham Okey, bila dah dapat ini, inilah nama dia persamaan tangent. Sebab atas garis tangent. Ini nama dia adalah persamaan tangent. Okey. Faham setakat tu? Senang-senang? Senang je kan? Okey, sekarang kita dah kenal lengkung, garis lengkung. Sekarang kita dah kenal persamaan tangent. Macam mana kita dapatkan dia punya kecerunan. Boleh? Okey, sekarang kita nak berkenalan pula dengan garis normal. Ready? Ready? Okey, garis normal ni adalah garis yang berserenjang dengan garis tangent. Dia mesti 90 darjah segaris dengan
Dia mesti 90 darjah ni. Okey, sifat bila 90 darjah ini, kecurunan dia adalah ada satu rumus, nama dia adalah M1 M2 sama dengan negatif 1. Faham? Okey, M1 yang mana? M1 yang tangent punya. M2 siapa punya? Ini normal punya. Ini adalah garis normal. Nampak Okey, sekarang kalau kita nak ni MX tambah C. Ini adalah persamaan normal. Macam mana nak cari dia? First, kita kena cari M dia dulu. Macam mana? Rujukan kita adalah tangent kita. Okey, ini masukkan ke dalam ni. Macam mana? Kita kira kat sini Okey, M1 kita tahu dia adalah 2. M2 adalah ini M2. Okey, dia sama dengan negatif 1. Jadi M2 sama dengan negatif 1/2. Jelas? Clear? Senang. Simple, mimple. Okey, jadi kalau kita tukar kat sini, dapatlah dia adalah negatif 1/2. Okey. Satu lagi masalah, iaitu C. Kan? C. Okey, macam mana pula dengan C ni? Senang je. Tengok mana titik yang ada, yang kita boleh jadi sebagai rujukan. Ada kan? 30, betul? Jadi, ambil titik ni sekali lagi. Masukkan dalam persamaan ini untuk dapatkan nilai C. Boleh? Okey, kita cuba. Okey, kita tulis kat sini. Y sama dengan negatif 1/2 X tambah dengan C. So, Y sama dengan 0, negatif 1/2 X sama dengan 3 tambah dengan C. Ni darab. Dia akan jadi negatif 3/2 tambah dengan C. So, C sama dengan 3/2. Masuk balik, tulis kat sini. Dia jadi 3/2. Simple? Senang? Inilah dia, nama dia. Kalau dia berada pada garis normal, maka nama dia adalah persamaan normal. Persamaan garis normal. Faham? Simple? Simple, mimple. Okey. Kita dah kenal persamaan lengkung. Kita dah kenal persamaan tangent. Kita dah kenal persamaan normal. Ada satu benda lagi yang kita kena tahu, iaitu titik maksimum, minimum. Yang bawah ni. Okey. Sebenarnya daripada tajuk 1, fungsi kuadratik, kita boleh tentukan nilai minimum ini adalah dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Tetapi dalam kaedah differential equation ini juga ada caranya. Macam mana? Okey, kita tengok pada garis ini. Pada garis ini, alright, ini adalah garis lurus. Garis secara mendatar. Okey, horizontal kita panggil. Okey, ini vertical, ini horizontal. Apabila garis horizontal ni ada membawa maksud, iaitu maksudnya apa? Iaitu maksudnya di sini adalah dy per dx sama dengan 0. Sebab dy per dx ni adalah persamaan fungsi kecurunan. Okey, dia adalah fungsi kecerunan. Okey, kalau garis mendatar, kecurunan adalah 0, maka dy dx adalah sama dengan 0. Jadi, senang je nak cari dia. Okey, nak cari dia senang je. Awak jadikan ini sebagai 0. Dy dx sama dengan 0, ini sama dengan 0. Okey, bila kita sama dengan 0, dia akan jadi macam mana? Okey, 0 sama dengan, kita ambil ni, 2x tolak dengan 4. Maka, sini kita akan dapat nilai x. Okey, ni bawa sana jadi 4 sama dengan 2x. So, x sama dengan 2. Maka titik sini adalah x sama dengan 2. Macam mana nak dapat y? Simple je. Masuklah ke dalam ni. Okey. Masuklah ke dalam ni. So, maknanya y sama dengan 2 kuasa 2 tolak 4 2 tambah 3. Corak. 4 tolak dengan 8 tambah dengan 3. 4 tolak 8 negatif 4 tambah dengan 3, dia jadi
Negatif 1, kan? Kan? Negatif 1. Logik tak negatif 1 duduk kat sini? Logik lah. Kan? Okey. Jadi, kalau awak rasa kurang faham, kurang arif lagi tentang benda ni, tengok video ni berulang-ulang. Kan? Okey, saya harap kamu semua boleh faham dengan apa yang saya cuba terangkan dekat sini, iaitu kecurunan, tangent dan normal. Boleh? Senang juga. Simple je, insyaAllah. Alright? Jadi, ingat satu benda yang saya nak pesan dekat sini, dalam tajuk pembezaan, untuk tajuk ini, kamu harus kenal satu persatu terms dan juga apa dia tu. Kena kenal dia, kena faham dia. Okey? Contohnya, persamaan normal. Apa persamaan normal? Dia bersenjang dengan tangent. Apa persamaan tangent? Tangent adalah garis pada satu titik atas garis lengkung. Garis lengkung yang mana? Yang ini. Faham ke? Alright. Dah faham tu? Okey. Jadi saya harap semua apa yang saya terangkan pada hari ini boleh kamu fahami dengan baik dan dapat membantu. Okey. Jadi kalau video ini bermanfaat, share lah video ni. Kita jumpa lagi. Saya Cikgu Firdaus dari Pro Airman Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.